Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin membentangkan tentang bab 4 bertajuk tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. Akan mulakan dengan saya dahulu. Nama saya Nur Hafizah binti Razali, nombor kad matrik 3192001-681. Saya akan bacakan pengenalan terlebih dahulu tentang bab ini. Tingkah laku bermasalah. Sebarang tindakan sama ada positif atau negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan suasana pembelajaran. Ia mengganggu emosi dan aktiviti kehidupan mereka serta proses interaksi berlaku. Oleh itu, guru perlu mengenal pasti murid yang mempunyai tingkah laku bermasalah agar keberkesanan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Seterusnya, saya akan memberitahu ciri-ciri tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. Yang pertama, tantrum. Ciri-ciri tantrum ni, kanak-kanak itu suka mengamuk, menjerit dan suka membeli barang kepada orang lain. Yang kedua, kurang memberi perhatian. Kanak-kanak ini tidak fokus ketika PNP dijalankan di dalam kelas. Yang ketiga, hyperaktif. Kanak-kanak ini bersifat impulsif dan suka mengganggu rakan-rakan di dalam kelas. Yang keempat, pendiam. Kanak-kanak ini suka bersendirian, tidak melibatkan apa-apa aktiviti di dalam kelas. Yang kelima, sensitif. Kanak-kanak ini tidak suka ditegur, kuat marah dan suka merajuk. Yang terakhir, menipu. Kanak-kanak ini boleh tercenderung untuk bercakap tidak benar kepada kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aisyah-Hanis, kad matrik nombor 3192001-911. Saya akan menerangkan jenis-jenis tingkah laku kanak-kanak bermasalah. Jenis tingkah laku bermasalah ini terbagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Antara contoh tingkah laku positif ialah yang pertama, kanak-kanak pintar cerdas ataupun dipanggil genius. Kanak-kanak ini mempunyai IQ yang lebih tinggi berbanding kanak-kanak yang lain, iaitu sebanyak 120 dan ke atas. Kanak-kanak ini juga mempunyai daya ingatan yang kuat, dapat berfikir secara logik dan fleksibel. Yang kedua pula ialah kanak-kanak cepat belajar. Kanak-kanak ini lebih cepat memproses maklumat dan mengekalkan maklumat yang diterima. Kanak-kanak ini bersedia menerima pembelajaran baru dan bersikap positif. Mereka juga mempunyai kesediaan untuk belajar. Seterusnya ialah kanak-kanak yang mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Mereka cuba meneroka keadaan sekeliling dengan cara mereka sendiri. Akhirnya ialah kanak-kanak proaktif. Kanak-kanak ini tidak perlu menunggu arahan dari orang lain. Mereka akan bertindak mengikut budi bicara mereka sendiri. Kita sambung dengan tingkah laku negatif. Yang pertama, kanak-kanak pergantungannya berlebihan. Kanak-kanak ini terlalu bergantung kepada orang lain seperti bapa, rakan dan guru dan tidak dapat membuat keputusan sendiri atau berdikari. Yang kedua ialah kanak-kanak hyperaktif atau ADHD. Kanak-kanak ini tidak boleh duduk diam dan suka dikawal, malah apabila dihalang, kehendaknya mereka akan mengamuk dan mengganggu orang lain. Ketiga, kanak-kanak yang mempunyai kebimbangan terlalu tinggi. Kanak-kanak ini sering berada dalam keadaan tidak tenteram dan ketakutan akibat kepercayaan akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Keempat, kanak-kanak tingkah laku merosakkan. Kanak-kanak ini menunjukkan sikap agresif untuk melihat orang lain mengalami kesusahan atau menderita. Kanak-kanak ini suka merosakkan barang, menconteng dan pelbagai lagi. Seterusnya, tingkah laku mengganggu. Kanak-kanak ini sering mengganggu rakan-rakan yang lain dengan membuat bising, bergaduh, menolak rakan dan sebagainya. Akhir sekali, pengunduran diri. Kanak-kanak ini tidak tertarik dengan aktiviti kerana rasa rendah diri, tidak selamat dan terancam. Nama saya Nurul Ain Syazwani binti Daud, nombor matrik 3192001-1491. Di sini saya nak terangkan punca tingkah laku bermasalah di kalangan kanak-kanak. Ciri-ciri mereka yang pertama adalah inginkan privasi. Kanak-kanak inginkan ruang atau kebebasan untuk menyendiri. Yang kedua, inginkan kuasa. Kanak-kanak inginkan kuasa atau kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Yang ketiga, ingin memiliki barang peribadi. Kanak-kanak ingin memiliki
sesuatu benda yang dianggap milik pribadi seperti permainan. Yang keempat, inginkan perhatian. Kanak-kanak inginkan perhatian. Kadang-kala mereka akan menangis untuk menyatakan kehendak ini. Yang kelima, inginkan kejayaan dan cabaran. Kanak-kanak mencuba sesuatu tingkah laku untuk melihat kesan daripada tingkah laku tersebut. Dan yang terakhir, inginkan penerimaan dan kasih sayang. Kanak-kanak ingin disayangi dan diterima seadanya oleh orang lain. Assalamualaikum, nama saya Nurin Amisha Afika binti Zaini, nombor matrik 3192006821. Jadi saya akan terangkan secara ringkas mengenai faktor yang berkaitan dengan tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. Okey, faktor yang pertama ialah faktor persekitaran. Sebagai contoh, kanak-kanak ni dia akan ada masalah dalam tingkah laku dia bila dia tak dapat kasih sayang dan juga perhatian yang secukupnya daripada parents dia. And then second, kanak-kanak ni dia senang terpengaruh dengan rakan sebaya dia. Sebab apa? Kanak-kanak ni dia suka tiru apa yang orang lain buat. Sebagai contoh, kalau macam kawan dia nak panjat meja, dia pun nak ikut sama juga panjat meja. So, faktor yang kedua ialah tekanan psikologi. Tekanan psikologi ni berlaku bila kanak-kanak tu dia jadi obses dengan tingkah laku dia. Maksudnya dia akan buat tingkah laku yang sama berulang kali. Sebab apa? Sebab tingkah laku yang dia buat tu dah jadi tabiat pada diri dia. So dia akan rasa senang dengan tingkah laku tu, even tingkah laku tu sebenarnya adalah benda yang tak baik. So faktor yang ketiga ialah ketakutan dan juga fobia. Fobia ialah ketakutan yang keterlaluan terhadap sesuatu. Sebagai contoh, fobia sosial. Okey, fobia sosial ni terjadi bila tahap psikososial kanak-kanak masa dia bayi dulu tak dapat dicapai dengan baik. So bila dia besar, dia akan takut untuk berada dalam komuniti yang melibatkan ramai orang. Contohnya takut untuk pergi sekolah sebab ramai kawan-kawan yang lain, takut untuk berinteraksi dengan orang di sekeliling dia kecuali ibu bapa mereka. Lepas tu mungkin dia selalu menyendiri bila di sekolah dan sebagainya. Okay, jadi faktor yang keempat ialah kemahiran komunikasi dan juga sosial yang terhad. Macam mana benda ni boleh jadi adalah disebabkan ramai parents sekarang yang terlalu busy, yang langsung tak ada masa untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Jadi kanak-kanak tu sendiri tak berpeluang untuk berkomunikasi dengan orang di sekeliling dia. So kesan yang akan jadi kepada kanak-kanak tersebut adalah mungkin kanak-kanak tu akan jadi lambat membaca. Okay, umur dah 4 hingga 5 tahun mungkin masih pelat untuk bercakap, dan banyak lagi kesan lain yang dapat memberi keburukan kepada kemahiran bahasa kanak-kanak tersebut. Okey, saya Nur Ala binti Zakaria, nombor matrik 319-200891. Okey, cara mengawal tingkah laku kanak-kanak bermasalah adalah memberi bimbingan kepada kanak-kanak. Okey, contohnya memberi galakan dan pujian kepada kanak-kanak supaya mereka dapat membina keyakinan diri dan dorongan yang positif. Seterusnya adalah belajar sambil bermain. Okay, belajar sambil bermain ni ialah satu teknik mengajar untuk menarik minat mereka untuk belajar bersama-sama dengan rakan yang lain. Seterusnya adalah tunjuk cara demonstrasi. Guru mesti menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan demonstrasi di hadapan murid. Seterusnya, peranan guru. Peranan guru ni memang penting untuk kanak-kanak fokus ke arah guru. Contohnya adalah induksi. Induksi ni dapat menarik minat kanak-kanak sebelum memulakan sesi pembelajaran, seperti kita bertanya kepada mereka ataupun memulakan dengan menyanyi, menari ataupun permainan ataupun membuat satu permainan. Seterusnya adalah peneguhan positif. Peneguhan positif ni adalah motivasi, hadiah, ganjaran ataupun kata-kata semangat apabila mereka membuat suatu perkara yang baik. Dan akhir sekali ialah peneguhan negatif. Peneguhan negatif ni adalah denda ataupun kita meminta mereka membuat sesuatu. Ia dijalankan supaya kanak-kanak ni tidak melakukan perkara yang tak disukai berulang kali. Okey, kesimpulannya, menangani masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak bukanlah satu tindakan yang mudah. Jadi, guru dan ibu bapa perlu memikirkan strategi untuk mengurangkan suatu tingkah laku yang tidak diingini dalam didik kanak-kanak.
Kegagalan menangani masalah tingkah laku negatif sering membuatkan ibu bapa dan guru kecewa dan mengeluh. Namun, dengan beberapa cadangan yang telah dikemukakan, diharapkan ibu bapa dan guru